Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kalam. Syiratul rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nahtadi ila ma yanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina wa ba'd. Apa khabar semua ya? Sihat Musim-musim ni pun semua sihat ya. Walaupun terpaksa pakai nikah semua orang. Jadi alhamdulillah ni kuliah subuh saya yang pertama ni semenjak PKP. Setelah 5 bulan. Kuliah tu banyak alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala rahmat, segala hidayah dan juga segala inayah ataupun segala pemerhatiannya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang telah dikuatkan semangat untuk terus berada di rumahnya pada pagi-pagi hari gelap buta ni. Dan saya memang kalau dengar jemput ke masjid ni, memang saya bayang dah lah. Datang masjid ni kalau subuh orang memang paling-paling siapa kat tiang. Kat tiang bersandar. Kalau jemaah masjid ni. Tapi kalau musim PKP ni rasa boleh jejak kat luar tadi. Tak tengok pula tadi. Sebab dia jarak sikit Kalau biasa pun dia dah sampai situ dekat majlis jarak sejadah hijau ni ataupun dekat tiang tu kan. Jadi mudah-mudahan bila mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hampir seluruh dunia ni dalam keadaan bimbang dengan suasana yang ada sekarang ni, rupa-rupanya ada hikmah di sebaliknya barangkali ya. Siapa yang melihat apa yang sedang kita alami sekarang ni sebagai satu hikmah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah dia. Tapi kalau ada yang melihat suasana ataupun kehidupan yang kita sedang alami sekarang ni, mereka merasakan ini satu musibah yang amat besar juga, maka kena cek dan selidik balik. Sebab kalau kita kata ini hikmah, ramai di kalangan kita tuan-tuan, bila mana tak boleh keluar rumah. Saya ni sampai ke hari ni rasanya paling jauh saya pergi Gelang Patah memang. Paling jauh tak keluar dari negeri Johor. Budak baik. Tak keluar Gelang Patah paling jauh. Dulu bulan 3 tu, seminggu sebelum kena PKP, saya baru balik daripada gunung, baru turun daripada Gunung Belumut. Berkemah dekat Gunung Belumut tu, naik gunung. Seminggu selepas tu, lepas balik, kawan yang ada sekali jumpa masa tu, salah seorang daripada yang positif. Masa tu kita bersalam dengan dia, siap peluk cium je. Maka kenalah 2 kali cocok dalam lubang hidung. Pergi test. Jadi
semenjak daripada itu, itulah keluarlah daerah yang paling jauh sebelum PKP yang saya pergi. Sampai sekarang balik kampung tak pernah lagi. Tapi ramai rasanya, bukan saya seorang mana ni pagi ni ramai lagi yang sampai ke hari ni 5 bulan ni tak? 3 bulan 8. 5 bulan tak pergi ke mana-mana. Tapi hikmah yang lebih besarnya, saya yakin daripada kita tuan-tuan semua, puan-puan hajah dan semua, barangkali bila mana ditetapkan PKP ni pada kita, semua orang tak boleh keluar rumah awal-awal dulu, mereka merasa bersyukur yang amat sangat. Sebab apa? Lama sangat dah kena tikus jadah. Lama sangat dah kalau yang lelaki ni, ayah-ayah, suami-suami ni tak jadi imam pada keluarga. Jadi bukan lama sangat dah, barangkali tak pernah. Bukan setakat lama sangat, tak pernah jadi imam di rumah. Tiba-tiba dalam suasana ni mari kekuatan dia, rasa mari kesedaran, jadi imam. Tak apalah baca wal asri dan qul huwallah rakaat pertama, rakaat kedua, tak apalah, yang penting berani. Sebenarnya bagi kita orang lelaki ni tuan-tuan, kalau ingat balik, flashback balik, bagi yang orang lelaki yang masa PKP ni baru mula jadi imam, 10 tahun kahwin, 15 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, baru sekali jadi imam ni, flashback balik, mula-mula nak kahwin tu, sebelum akad nikah, sebelum akad nikah, memang ingat balik zaman awet muda. Apa kita semua sebelum akad nikah tu duduk berangan, bila bersama dengan pasangan ataupun dah jadi ahli ketua keluarga rumah tangga, tak kira lelaki, tak kira perempuan, duduk berangan nak jadi imam dalam rumah tangga, betul tak? Duduk berangan nak jadi suami yang baik, yang isteri nak duduk berangan nak jadi isteri yang solehah. Akad nikah tak lagi bayar dah. Paling-paling kalau tak boleh kerja besok kalau isteri. Kalau saya jadi suri rumah tangga, paling-paling nak hantar suami sampai depan muka pintu, cium tangan hari-hari. Doakan suami yang baik-baik hari-hari sampai ketua. Konon-kononnya. Yang suami juga, hari-hari, saya nak bawa rumah tangga saya ni kalau boleh, bukan saya saja, saya nak bawa semua isteri dan juga anak-anak saya besok sampai ke syurga bertemu. Tapi bila dah kahwin, angan-angan ada yang jadi, ada yang tak jadi. Hak tak jadi itulah barangkali ini sebagai hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala susun baik dah. Rupa-rupanya 3 bulan duduk rumah, Allah nak jadikan rohani kita kuat, jiwa kita kental. Sebab apa? Sebab dalam rumah tangga, bila kita orang lelaki terutamanya menjadi pemimpin ataupun ketua keluarga, Allah Subhanahu Wa Taala minta sangat-sangat supaya kita ni yang menjadi ketua keluarga adalah orang yang paling kuat. Bukan kuat besar tubuh, bapak besar itu dah. Tapi kuat dari segi jiwanya. Sebab apa? Sebab orang lelaki kadang-kadang biasalah kena marah juga dengan orang rumah, betul tak? Ada orang tak pernah kena marah sepanjang 20 tahun kahwin. Imam berapa kali kena marah, Mak? Tak kata kena? Malu-malu memang ada tu belakang tabir tu nak jawab takut. Mesti paling-paling saya ingat ada sekali dulu, ada orang cerita kat saya, dia kata saya kalau ingat daripada awal kahwin sampai sekarang ni, kalau saya kumpul rekod antara saya dengan isteri saya ni, saya bohong isteri, saya rekod semua percakapan saya ke perbuatan saya tu, saya rekod tu. Ingat ada 1 trailer lori dia tu, saya kumpul kaset tu kumpul kaset tu dia tu, yang saya rekod. Banyaknya saya bohong isteri.
Kadang-kadang pergi karaoke malam-malam dengan kawan dia. Tapi khabar pergi minum je. Khabar pergi minum. Dia dengan isteri. Pukul 11 ke 12 malam balik minum apa tengah-tengah bangka pergi minum sampai setengah-tengah malam gitu. Tapi itulah dia tu. Walau sama ada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, ada saja satu hari tu. Kalau tak bohong dia ada ke? Mesti ada satu, paling-paling tidak satu sekali bohong isteri. Isteri pula macam mana? Ada juga barangkali, wallahu alam. Mungkin tidak ada, tapi sepanjang kita berumah tangga mesti akan ada perselisihan akan berlaku. Jadi orang lelaki kita ni bila mana berlaku perselisihan dalam rumah tangga, terutamanya antara kita dan juga pasangan kita, kita kena cek balik. Inilah waktu untuk kita cek masa PKP ni barangkali bermula daripada kemarin bulan 3 tu. Berapa ramai daripada kita sebelum daripada PKP ni, sebelum berlaku PKP ni dulu, pantang kena marah sikit dengan isteri, dengan orang rumah. 2 patah dia buka mulut, 500 patah kita balas balik. Sebab apa? Geram, tinggikan suara. Barangkali bukan tinggikan suara, tinggikan tangan pun tak sedikit daripada kita. Luar sana lah, bukan kita sini. Jadi maknanya apa? Nak khabarnya kita ni seorang yang pemarah. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Orang rumah tegur sikit nak marah, orang rumah tegur sikit nak marah. Jadi nak cek. Masa ni dia nak cek, kenapa aku mudah jadi marah? Cek punya cek. Rupa-rupanya datang daripada dalam lubuk hati yang paling dalam ni. Barangkali ada kesedaran, aku banyak marah, sikit-sikit marah ni sebab semayang aku tak lengkap. Semayang aku ni tak berapa nak jadi. Sebab apa dia fikir tu? Sebab dia jarang mari surau, mari masjid, tapi rumah tak jauh daripada masjid surau. Banding dengan kuartus Tok Imam tu, barangkali dia kalau jalan kaki dia sampai dulu pada Tok Imam barangkali lah. Nak khabar dekat je rumah dia dengan masjid surau tu. Tapi tak pernah mari. Sebelum tu tak pernah mari. Tapi walaupun dia tak pernah mari, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia barangkali dengar kuliah ustaz daripada copong speaker masjid. Dengar. Kalau kita tak semayang celuk-celak orang kata, jiwa kita tak kuat. Kalau ustaz kata barangkali dengar dalam kuliah, dia dengar daripada rumah dia. Bila jiwa tak kuat, apa jadi efeknya? Kita akan jadi orang yang mudah marah. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Jadi bila sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, fikir balik. Itu petanda solat kita ada yang something wrong. Macam mana solat something wrong? Cek lah. Mungkin solat kita asal solat je, sempurna tak sempurna, khusyuk tak khusyuk, tak ada fikir. Ataupun ada orang asalkan solat je, cukup 5 waktu, tak kisah awal ke lewat ke, semput lah waktu ke, asalkan solat. Jadi rupa-rupanya kat situ silap. Ataupun masa solat tidak menghayati semua bacaan. Salah satu kita nak khusyuk solat kan, kita kena menghayati semua makna lah. Berapa orang daripada kita sampai ke hari ni solat berpuluh tahun, semua bacaan dalam solat tu ingat maknanya. Bukan suruh baca Alhamdulillahirabbil alamin, lepas tu baca terjemahan mulut, tahu dalam hati tu ikut terjemahan dia. Apa maksud Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sampai waladdallin, apa maksud dia? Daripada awal sampai akhir Fatihah kena ingat. Itu baru Fatihah. Apa maksud subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Apa maksud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Apa maksud rabbi firli warhamni wajburni? Sampai
wahdini wa'afini wa'fu anni tu. Satu. Sebab apa? Sebab bila kita terbayangkan, kita ingat dia punya maksud dia, kita kena bayangkan. Contoh, kita baca Al-Fatihah sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta tolong. Masa itu kita kena selit terus dalam hati kita ni. Kita nak minta tolong apa daripada Allah? Minta doa terus dalam hati. Ya Allah, tolong sembuhkan penyakit aku. Ya Allah, tolong panjangkan umur aku supaya sentiasa dalam amal ibadah. Ya Allah, tolong matikan aku dalam keadaan aku sedang melakukan ibadah. Ya Allah, tolong beri kesedaran kepada anak-anak aku supaya mereka ni jadi ahli ibadah. Ya Allah, tolong ampunkan dosa mak ayah aku sampai ke hari ni mereka belum kuat untuk solat. Ada orang mak ayah dia sampai ketua tak solat-solat. Dia balik kampung kadang dia tegur, mak bila nak solat, ayah bila nak solat. Tapi tak solat-solat kan. Kita jenuh bagi nasihat. Berubah bukan kita punya kuasa, berubah adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kitalah yang kena perbanyakkan dalam setiap bacaan, dalam sepanjang kita solat itu kita selitkan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami itu siapa? Bayangkanlah, sebab bila sebut ihdina, kami bukan kita seorang. Kita bayangkan isteri kita juga masuk dalam tu. Kita bayangkan anak-anak, kita bayangkan jiran sebelah rumah ni. Kita duduk bagi kuih sama orang kita tapi belum menerima hidayah daripada Allah. Moga-moga Allah beri dia hidayah untuk bersama dengan kita besok. Kita doakan saudara mara kita sampai ke hari ni duduk benci ke kita, tak nak tegur kita, duduk tarik muka, duduk dengki kat kita, macam-macam. Maka dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menyusun kita dengan suasana PKP ni, itulah kita sebagai suami, sebagai ketua keluarga kena tengok. Kalau marah tadi tu, apa-apa hal basicnya adalah pada solat kita. Sebab apa? Banyak kali saya sebut kan, solat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Marah tu salah satu daripada perbuatan keji ya. Marah kat isteri, marah kat anak-anak, sama juga. Isteri pun sama. Bentang-bentang kita sebut ketua keluarga ya, kita sebut orang lelaki ya, dia kata rasa balik ni tengok dia marah sangat. Duk mikir dah dia nak bel-bel kat suami. Awak pun sama. Kena check juga. Sikit-sikit nak bel-bel kat suami, sikit-sikit nak bel-bel kat suami. Benda kecil nak membesarkan. Apa yang tak kena kat situ? Check solatnya juga. Setiap dari kita ada perkara-perkara yang mazmumah banyak dalam hati, yang bersarang dalam hati kita, banyak perkara-perkara yang tak baik, banyak sangat mengumpat ke orang. Sikit-sikit patang orang buka mulut, dia nak pergi mencelah nak dengar, pasang telinga. Orang ni marah, dia pergi menyampuk juga, panaskan lagi kawan tu supaya jadi gaduh besar. Aku jadi punca rupanya. Jadi benda-benda macam tu, kalau ada sifat-sifat yang macam tu, bahkan ada orang lalu depan rumah kita, nak pergi ke masjid. Ada orang lalu depan rumah dia nak pergi ke masjid, dia halang orang tu, tak bagi lalu. Serabut geng-geng ni jadi rumah aku, lamang rumah aku ni jadi jalan besar pula. Dia molek-molek ada, dia pergi tutup jalan. Orang nak pergi ibadah guna jalan rumah dia, orang nak pergi menuntut ilmu, masjid surau, dia pergi tutup. Dia dah termasuk di kalangan orang yang menghalang orang lain mencari ilmu, pun termasuk dalam dosa besar. Dia dah tak suka ilmu, dia halang pula orang lain, pun sifat mazmumah besar bersarang dalam hati. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala susun. Rupa-rupanya bila mana duduk rumah lama-lama macam ni, hari-hari tak boleh nak keluar rumah kemarin, awal-awal kemarin tengok muka bini, tengok muka anak, esok tengok lagi petang, tengok lagi pagi, petang, siang, malam, tengok muka yang sama, akhirnya datang keinsafan kali. Tidak sedikit daripada kita yang jadi gentleman. Orang kata apa? Orang lelaki gentleman bila mana dia
mendahului minta maaf dengan isteri. Sebab bukan senang ni nak minta maaf. Minta maaf ni satu benda yang cukup berat untuk dilafazkan. Setuju tak saya kata itu? Kita orang lelaki ni ramai nak tunggu walaupun kita tahu kita tak bersalah, tapi memang kita dianjurkan walaupun yang isteri kita ni bebel kat kita, marah kat kita, padahal kita tak buat apa benda tu, kita diam saja. Tapi kadang lepas pada diam, lepas pada dia membebel kan, kita pergi kat dia, minta maaf banyaklah kalau abang ada salah, padahal memang kita yakin kita tak buat salah. Tapi salah ke kita buat macam tu? Minta maaf mendahului dia, tak salah. Isteri kita pun sama. Akhirnya bang minta maaf banyak bang. Salah tak? Bukan salah, itu lebih bagus. Kalau bayangkan suami minta maaf, isteri pun nak minta maaf, apa berlaku suasana macam lepas tu? Jangan, abang tak salah, saya salah. Abang salah, dia akan jadi gitu pula. Bergaduh minta maaf pula. Tapi kalau bergaduh minta maaf macam tu, alangkah bagusnya rumah tangga. Masing-masing duduk sibuk menyalahkan diri sendiri. Sebab dalam petua rumah tangga, petua nak bahagia, saya sebut dah lah. Ingat tahun-tahun lepas saya ada sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Antara punca keruntuhan rumah tangga ni ada dua saja. Satu je, iaitu masing-masing pasangan suami isteri ni duduk sibuk apa? Meminta hak dengan pasangan masing-masing. Mana hak saya sebagai seorang isteri? Mana hak saya sebagai seorang suami? Bila abang nak menunaikan hak abang sebagai suami kepada saya? Bila duduk sibuk masing-masing minta hak, lama-lama kebahagiaan tidak akan dapat. Tuan-tuan, jangan duduk sibuk meminta hak, menuntut hak kita. Tapi sebaliknya apa? Kita kena sibuk menunaikan hak kita. Hak kita sebagai isteri ni, apa kita perlu buat pada suami kita? Hak kita sebagai suami ni, apa kita perlu buat kepada isteri, kepada anak-anak? Hak kita kepada anak-anak ni, apa kita perlu buat kepada ayah dan mak kita, kepada orang tua kita? Duduk sibuk, duduk belik kitab ni, apa hak seorang anak, hak sebagai seorang anak, hak sebagai seorang isteri, hak sebagai seorang suami. Masing-masing duduk sibuk study kitab untuk menunaikan hak masing-masing. Cuba bayangkan suasana rumah tangga macam tu, betapa harmoninya kan. Tapi kalau masing-masing hari ni balik kerja, saya suami, awaklah yang masak. Saya pun balik kerja juga bang, kan tak jadi kerja tu. Masing-masing duduk sibuk menuntut. Apa salahnya? Hak saya sebagai suami kena tolong ringankan. Hak saya sebagai isteri, tanggungjawab saya sebagai isteri, hak ataupun tanggungjawab lah. Sibuk memikirkan tanggungjawab masing-masing. Jadi tanggungjawab sebagai isteri kena menjadikan rumah melakukan kerja-kerja rumah tangga ni untuk suami dan anak-anak. Bukan maksudnya isteri itu 100% kena buat, suami pun kena buat, kena tolong. Anak-anak apa lagi? Jadi kita cek masa kita jadi imam solat dalam keluarga kita sepanjang PKP ni, barangkali ada orang dia terfikir, bila last aku jadi imam dalam keluarga? Ataupun paling parah lagi, bila paling last aku solat? Minggu lepas ada seorang budak perempuan jumpa saya. Sebelah saya tu ada orang tua, makcik-makcik umur dalam 50-an barangkali. Dia tegur budak perempuan tu. Budak perempuan ni tak pakai tudung, isap rokok. Tak pakai tudung, isap rokok. Makcik tu tanya, kenapa tak pakai tudung? Dia jawab apa tau? Saya nak pakai tudung tak reti lah makcik. Kalau saya pakai sengit-bengit dia tu. Lepas tu makcik tu pandai pula. Dulu masa sekolah pakai tudung tak? Makcik tu nak masuk lain, nak tegur. Dulu masa sekolah pakai tudung? Pakai.
masa sekolah pakai tudung mesti pandai, mana boleh jadi sengit. Pandai pula makcik tu saya ikut. Jadi kena belajarlah pakai tudung. Saya dengar duduk sebelah. Jadi lepas tu bila dia dah borak-borak macam tu, saya tanya budak tu, saya memang satu hari merokok berapa batang, saya tanya. Boleh habis tak satu kotak rokok? Dia kata tak habis. Sebab kat rumah saya tak merokok, mak ayah tak tahu. Mak ayah tak tahu dia merokok kat luar. Orang yang isap rokok kalau merokok sampai ke rumah tak bau ke? Siapa isap rokok sini? Semua tak isap rokok sini ya? Sebab saya, kalau anak-anak saya tu ada orang isap rokok kat rumah, walaupun duduk jarak belakang rumah, asap masuk anak dia jadi tak bau kuat. Kita sendiri pun bau kuat, apa lagi orang yang dah habis isap rokok tu duduk dekat kita, duduk bercakap, dia bau kan. Tapi budak ni dia kata dekat rumah habis-habis isap rokok kat luar tu, dia balik mak ayah dia tak tahu. Betul kan? Wallahu a'lam. Ataupun dia lepas isap rokok tu dia ada benda lain dia makan supaya tak bau isap rokok. Tapi nak khabar ya, cabaran kita ni, anak-anak ni memang macam tu. Sebab tu masa PKP baru ni ada satu isu berkenaan dengan guru kan. Guru gaji berjalan penuh baru ni isu besar baru ni. Gaji berjalan tapi kelas tak buat. Masing-masing mak ayah duduk protes ni, kurangkan gaji guru dan sebagainya. Dia tak sedar guru duduk kelas, buat kelas online, duduk mikir macam-macam. Tapi dia kata gaji berjalan, kelas tak buat. Padahal anak dia tak buka kelas online. Ataupun sangka baiknya kita kata mak ayah tu tak ada internet. Dia punya, bayangkan kalau anak 5-6 orang kelas online masa yang sama, berapa handphone nak pakai? Duduk pakai hotspot apa semua orang. Jadi bila macam tu, cikgu-cikgu ni duduk berhadapan dengan suasana, bukan masa PKP saja, masa sebelum PKP itulah suasana yang cikgu hadapi, iaitu anak murid masa di sekolah dia tunjuk sifat dia tu, sebagus daripada sifat dia tunjuk kat depan cikgu. Sebab apa? Tunjuk kalau dia gedebai dia samseng, dia tunjuk dia samseng. Balik rumah dia tak tunjuk sifat samseng dia, dia tunjuk sifat malaikat dia. Anak-anak kita tuan-tuan, jadi semayang 5 waktu cukup lengkap, silat-silat air bulan, dia ajak mak ayah dia, ya jom solat kat rumah. Dekat sekolah dia kepala harian duduk ponteng solat. Dia jadi macam tu. Jadi bila berlaku situasi macam tu, apa berlaku? Bila sekolah panggil mak ayah, nak bincang tentang kes disiplin anak dia, mak ayah pun, ayah datang meja rusak, anak saya tak buat je ni. Anak saya tak macam ni. Anak saya bukan macam ni. Tak percaya. Jadi tuan-tuan, sekaranglah masanya kita kena tengok balik bagaimana, bila mana kita sebagai ketua keluarga ini tidak menjadikan usaha kita untuk menguatkan rohani kita, jiwa kita dengan memperbaiki solat kita, nescaya kita juga tidak akan ada kekuatan untuk membina keluarga yang harmoni dari segi agamanya. Anak-anak kita tidak akan terdidik dengan sempurna. Ada orang dia jadi Tok Bilal, minta maaf bukan Tok Bilal sini. Saya pernah jumpa seorang Bilal muda. Hari-hari dia azan, siang hari taklah dia kerja, malam, maghrib, isyak, subuh, dia biasanya dia azan. Tapi bila petang-petang main bola, dia yang pakai seluar pendek, Tok Bilal. Jangan kira bila Tok Bilal gini. Jadi tak sempurna, tapi tak kurang juga tuan-tuan. Guru ini kita juga kena banyak doakan dia, sebab dia juga manusia macam kita. Dia ada juga yang tak sempurna, tak. Tapi kes-kes terpencil. Dulu saya ingat, saya pernah tak kongsi satu cerita sini.
Saya jumpa seorang guru perempuan, guru agama di Johor ni lah. Daerah mana-mana saya tak nak khabar. Tak tahu aku sebelum-sebelum ni pernah khabar Dr. Syashul kat mana-mana. Guru tu malam kita jumpa dia pakai skirt, dekat setulang pakai skirt, duduk kat setulang isyak wakaf tepi jalan kat kereta. Tahu dia jadi guru tu sebab 2-3 kali kita jumpa, kita tanya dia jadi guru sekolah agama. Dalam masa yang sama dia sedang study di UTM ni, space UTM, sambung belajar bukan full kelas kan, space kan, hujung minggu kan. Ada mana pensyarah kita, dia ambil, kalau tak silap saya, apa dia kata, psikologi Islam ke apa, psikologi macam. Saya tanya dia kenapa dia ambil subjek tu. Dia kata cita-cita dia nak jadi psikologi Islam. Psikologi Islam ke psikologi Muslim? Psikologi Islam, guru psikologi Islam. Tapi dalam masa yang sama, sebelum dia bagi tahu jawapan dia tu, tahu tak jawapan dia apa? Kita tanya soalan, kenapa jadi macam ni? Pakai skirt, isyak wakaf semua, dan ada jawapan yang lain bila kita tanya. Dia pernah biasa dah bersama dengan beberapa lelaki untuk aktiviti-aktiviti yang tak bagus. Faham sendirilah tu. Jadi sebab tu kita tanya kenapa sampai jadi macam ni. Dia jawab apa? Dia kata, saya tak boleh tengok dalam akaun bank saya ni tak ada duit. Saya tak boleh tengok dalam akaun bank saya ni tak ada duit. Jadi kalau rasa ada duit sikit ni, dia rasa macam serabut kepala otak. Jadi jalan mudah dia buat kegiatan yang macam tu. Walaupun dia tak cerita lanjut macam tu apa kegiatannya dia, kita faham kan. Dia cari duit dengan cara macam tu. Jadi dengar macam tu kita kata, Allah, kesiannya anak murid dia. Dalam hati aku tu fikir, kesiannya anak murid dia dapat cikgu macam ni. Dia nak jadi psikologi Islam, tapi macam mana dia nak bawa murid dia ni sebagai guru agama, dia nak bawa anak murid dia ke mana barangkali? Jadi ini saya kata, ini kes terpencil. Di luar sana tu guru agama bukan semua macam ni. Saya rasa ini satu-satunya yang saya jumpa, orang lain tak ada lagi macam ni. Sebab kita tengok kes, berapa ramai guru agama yang bukan guru agama saja, guru lah, yang sampai ke hari ni dapat mendidik anak kita ni dalam keadaan cukup baik, menjadi asbab pula untuk kita ni berubah disebabkan anak kita. Jadi asbab macam mana? Anak kita pergi sekolah agama, balik-balik apa yang cikgu, ustazah cerita, guru agama cerita kat sekolah tadi, dia balik cerita balik kat rumah kat mak ayah dia. Guru agama cerita balik, semua orang nak jadi anak yang baik, kena ajak mak ayah semayang sama-sama. Kalau mak ayah tak semayang, kena ajak mak ayah semayang. Boleh? Boleh ustaz, boleh ustazah. Dia pun balik. Budak darjah 3, darjah 4, balik-balik, ya jomlah solat. Ayah kata, ayah duduk tidur. Mak duduk tengok cerita Nustan. Mak, jom solat. Solatlah, nanti mak solat. Padahal tak solat belum ni. Tapi anak kita ni jenis ikut kata cikgu, kena ajak mak ayah banyak kali. Kalau mak ayah tak solat sama kita, sampai mak ayah solat sama-sama kita. Hari-hari dia ajak, esok ajak, lusa ajak. Akhir-akhirnya melalui lidah anak kita berubah. Dan melalui lidah anak kita tu dapat daripada mana? Jasa guru agama tadilah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok betul-betul apa yang Allah Subhanahu Wa Taala susun kat kita dalam suasana yang ada sekarang ni, kita tengok kita kena selidik hikmahnya itu supaya kita ambil pengajaran. Allah sedang mengatur kita untuk menjadi orang yang paling baik barangkali di penghujung kehidupan kita. Itulah hikmahnya.
Apa yang berlaku hari ni, berapa ramai orang sebelum ni pantang dapat duit gaji sikit nak pergi travel, nak pergi naik kapal terbang, suka travel melancong. Sekarang semua orang tak boleh. Duduk dalam Malaysia. Paling-paling jauh boleh pergi Sabah Sarawak ataupun naik kapal terbang je Langkawi, itulah dalam negara sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala susun kita ini, barangkali inilah dia susunan Allah yang paling baik supaya kita kenal tikar sejadah, kita kenal Al-Quran. Ada orang tuan-tuan 5 bulan duduk rumah ni baru mula lancar membaca Al-Quran, baru ada masa nak baca Quran. Sebelum tu duduk sibuk kerja, pagi keluar sebelum subuh, balik lepas isyak balik rumah, tak redang nak buka kitab Quran. Tapi bila PKP ni dia mari rajin 1 juzuk 2 juzuk sehari boleh. Sebulan sekali, sebulan 2 kali boleh khatam Quran. Jadi tuan-tuan, ambillah hikmah ini dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala susun kepada kita, dan dengan kita rasa kita cek solat kita ni tadi ni, rasa ada benda yang tak kena lagi pada solat kita, dengan kita mengkaji, menyelidik ataupun memuhasabah sifat yang ada pada diri kita, kita cek balik ni, cek apa benda-benda yang tak bagus yang aku ada dalam diri aku. Satu, pemarah. Yang kedua, tamak harta. Tamak harta ni, sifat tamak harta ni satu penyakit besar. Ada orang duit banyak, dia tak kenal saudara. Ada orang dapat harta, padahal bukan harta dia, harta adik-beradik, tapi oleh kerana dialah yang sepatutnya menguruskan anak sulung barangkali, dia yang sepatutnya menguruskan harta yang ditinggalkan, tapi tak, dia uruskan, dia bagi, dia ambil sikit-sikit bagi orang lain, baru dia bagi. Dia jadi macam tu, dia jadi tak takut langsung bila ada harta banyak menimbun depan mata. Jadi tuan-tuan, kalau kita belum diuji dengan harta ni, doalah supaya kita tidak diuji dengan suasana banyak harta. Sebab apa? Sebab kalau ada banyak harta, kita tak tahu lagi bagaimana sikap kita. Sekarang ni kita kata, tak ada, aku tak nak lah tamak harta. Ya, tak nak sebab tak ada lagi harta depan mata bertimbun. Kalau ada harta bertimbun, wallahu a'lamu wa a'la, macam mana perangai berubah. Hari-hari sebelum ada harta, hari-hari duduk cium tangan Tok Imam, Tok Bilal, esok-esok dah harta bertimbun, dah mari masjid surau, jumpa Tok Imam sampai tonah pun buat tak kenal. Mam, tegur itu tak ada salah-salah lah, mam. Mam je bunyi. Itu pun dengar tak dengar. Sebab harta banyak. Besok-besok dia mari salam balik dengan Tok Imam bila dah bankrupt. Jadi kena doa supaya jangan ada harta. Bukan tak boleh ada harta langsung, ada harta, tapi biar kita banyak harta yang banyak dalam keadaan digunakan dengan sebaik-baik. Macam mana tuan-tuan? Siapa yang rasa dia masih kaya sekarang ni, harta duit pencen banyak lagi, sebelum mati tu infaklah banyak-banyak. Sebab jangan tinggal banyak-banyak. Sebab kalau tinggal banyak-banyak, kalau anak kita ni anak yang soleh-solehah, kita tengok anak kita ni orang yang baik, anak-anak kita ni macam mana kita nak nilai? Samalah dengan kita nilai diri kita. Kita ni orang semayang bang tak, cukup tak semayang? Tengok anak-anak kita. Anak kita ni orang semayang bang tak, cukup tak, suka mengaji tak, suka tak buat jahat dengan orang, suka khianat orang tak? Kalau ada basic-basic macam tu, paling-paling itulah basic penilaian ni. Alhamdulillah anak kita setakat ni orang yang jaga solat. Kalau kita orang yang jaga solat, sama. Kalau kita sibuk jaga solat, bermakna kita sedang menjadi orang yang sibuk menguruskan amalan diri sendiri. Bila kita jadi orang yang sibuk menguruskan amal ibadah diri kita sendiri, kita tidak akan ada masa untuk mengurus amal ibadah orang lain. Kita tak akan sibuk nak tanya dia tu semayang, dia tu baik tak baik, dia tu perangai okey tak okey, tak, kita sibuk tanya aku ni perangai aku dah okey belum pada pandangan Allah. Tapi kalau memang ada orang lain memang nyata memang dia tak baik, jangan sampai kita cemuh dia. Jangan sampai kita doa yang buruk-buruk pada dia. Sebaliknya tugas kita adalah moga-moga dia ni Allah berikan perubahan yang baik
di hujung hayat dia dan menjadi asbab untuk dia dimasukkan ke dalam syurga. Sebab apa? Kisah seorang wanita pelacur kan? Ya, wanita pelacur tu masuk syurga disebabkan apa? Bagi minum anjingnya tengah jalan. Bagi minum seekor anjing. Kan? Dia menjadi asbab untuk dia masuk menjadi ahli syurga. Padahal hidup dia penuh dengan kemaksiatan. Jadi maksudnya apa saya nak khabar itu? Bila kita ini menjadi orang ahli ibadah, orang yang betul-betul menjadi ahli ibadah ni, dia tidak akan ada masa untuk cari kesalahan orang. Dia tidak akan ada masa untuk cari keburukan orang. Sebaliknya kalau kita menjadi ahli ibadah, kita kena sibuk menjadi orang yang kat mana lagi kesalahan. Duduk sibuk cari kesalahan diri sendiri. Duduk sibuk muhasabah diri sendiri. Tengok orang lain pula, kita tengok apa? Ya Allah, baiknya dia. Duduk sibuk cari kebaikan orang. Cari kebaikan orang okey. Jangan sibuk cari keburukan orang. Untuk diri kita sendiri jangan pula sibuk cari kebaikan. Tak kena. Untuk diri kita sendiri kena sibuk cari keburukan kita. Sebab kalau kita sibuk cari kebaikan kita, tadi aku dah bagi sedekah bagi tadi RM50 kat Masjid Abidin. Tengah hari ni bagi infak dah pula ke Tok Haji depan rumah duduk seorang bapa tunggal tu, bagi dah tadi RM50, 100 dah hari ni. Dah tak sah. Tak sah sibuk duduk kira hati kita infak berapa banyak. Sebab Allah tak nilai macam tu. Tapi kita kena sibuk setiap hari ni apa kejahatan, keburukan yang kita buat. Jadi duduk formulanya itulah. Kita kena melihat untuk orang lain, kita tengok kebaikan kita, kita lupakan kejahatan dia. Untuk diri kita, kita kena lihat kejahatan, keburukan kita, dalam masa yang sama kita kena lupakan kebaikan kita pada orang. Sebab apa? Kalau kita kena lupakan kebaikan kita pada orang, sebab kita tak nak jadi kita ni jadi orang yang perasan baik. Kita ni orang yang perasan baik. Bila kita jadi orang yang perasan baik, alamatnya takut jadi perangai siapa dia? Ana rabbukumul a'la. Siapa kata tu? Fir'aun. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia rasa dia yang terbaik di atas muka bumi ni. Ego bukan main jadi. Minta orang sembah dia. Sebaliknya, kita tak nak macam tu. Kita nak diri kita ni sentiasa rasa ada benda tersalah. Jadi bila kita perasan kita ni jadi orang yang tak baik, kita akan rasa nak tambah amal, nak tambah amal, tambah amal. Sebab kita masih lagi dalam kekurangan. Sebab apa? Sebab kita diajar bagaimana Nabi Adam, seorang Nabi pun yang dah dijamin syurga sekalipun, Nabi Adam apa? Qala dalam ayat Quran tu disebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam kan? Nabi Adam sendiri pun setiap saat duduk berdoa dengan cara itu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami ni duduk bayangkan dia dan juga Siti Hawa, isteri dia. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika sekiranya kamu tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka akan menjadilah kami di kalangan orang-orang yang rugi. Itulah cara muhasabah. Duduk sibuk fikir kita ni masih ada dosa dengan Allah. Bila kita sibuk fikir masih ada dosa kita dengan Allah, setiap saat kita mohon keampunan dengan Allah. Setiap saat kita rasa nak buat baik dengan Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang berlaku pada sepanjang susunan Allah dalam musim COVID-19 ini, satu saya sebut tadi, kita kena pandang itu sebagai hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kena ambil sebagai satu medan untuk kita muhasabah kekurangan diri kita dan untuk perbaiki diri kita. Yang ketiga, bila kita perbaiki diri kita ke arah kebaikan, kita kena ambil dua sifat ini, iaitu kita pandang orang lain, jangan kita pandang keburukan dia, tapi kita fikir hak baik-baik pada tu. Supaya apa?
Supaya setiap orang kita nampak dia ni orang baik, kita rasa nak senyum lagi. Sentiasa nak berdampingan dengan dia. Tengok muka orang ni, oh ni orang baik. Tengok muka orang ni, oh ni muka orang baik. Tengok sana muka orang baik. Walaupun kita baru kenal muka dia kat pasar. Fikir ni mesti ada orang ni mesti baik. Tapi pada diri kita jangan sibuk fikir kebaikan kita, tapi sibuklah diri kita dengan memikirkan keburukan kita, supaya kita ni tidak jadi orang yang perasan banyak buat baik. Bila perasan banyak buat baik, takut-takutnya sampai satu masa orang duduk solat sunat hari-hari, kita duduk sandar tepi tiang masjid tu, duduk tiang dekat dinding masjid tu. Sebab apa? Sebab fikir kita banyak dah semayang. Dia gay ni, kita kata Pak Haji ni baru semayang solat sunat rawatib ni tak jaga. Aku bukan setakat rawatib, bangun malam aku tak pernah lepas. Jadi gitu payah. Duduk fikir banyak dah kebaikan dia tu habis. Sekejap kaisar habis lakutnya Allah bagi. Satu pahala pun Allah tak bagi. Jadi ada 3 perkara tadi tu. Ambil hikmah di sebalik kejadian ini. Yang kedua, muhasabah diri kita. Yang ketiga, perbaiki diri kita dengan cara 2 perkara ni. Lihat diri, lihat orang lain. Mudah-mudahan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita ni di kalangan orang yang seperti mana Allah sebut dalam satu ayat Quran. Allah kata apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kami bakar kulit dia tu, kami akan tukar kepada mereka ni kulit yang baru dalam api neraka. Maksudnya orang-orang yang digolongkan sebagai ahli neraka ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Al-Quran. Dia kata setiap kali kami seksa dia dengan neraka Jahanam itu, kulit dia akan terbakar. Setiap kali kulit terbakar, kami akan ganti kulit baru. Bakar lagi, kami ganti kulit baru. Sebab apa? Kena ganti kulit. Allah tak biar sampai hangus habis sampai ke tulang baru buat balik. Tak. Allah tak buat macam tu. Sebab bila dikaji ayat ni, saintis kaji ayat ni. Awak nak jadi doktor, kullama nadijat juluduhum ni, kenapa ayat ni disebut macam tu? Sebabnya rupa-rupanya pada anggota badan kita ni, bahagian yang paling sakit adalah kulit. Kulit ni paling sakit. Ayat ni sebut. Jadi kalau kita kena pisau iris ni sakit ni paling luar ni, sakit. Dah buang. Ada orang pernah kena seksa di Syria, Bashar Assad, tentera dia seksa orang-orang Syria ni, warga Syria ni, dia seksa. Dia memang saja dia bawa pisau ni, dia soyak kulit ni. Dia buat macam lapah lembu. 2011-2012 awal-awal kejadian tu, dia buat lapah lembu ni. Berteriak orang tu. Dia ketawa. Dajjal punya orang. Dia ketawa, dia buat tu, soyak kulit dengan pisau tu. Akhirnya kawan tu, hari ni hari-hari duduk soyak. Dia buat tempat yang sama. Kulit dah habis, tinggal isi. Dia buat benda tu, akhirnya dah tak ada dah. Tak ada berteriak. Kulit dah tak ada, tinggal isi dalam. Bahagian yang sakit tu dah dibuang, tinggal isi. Isi tak apa sakit seperti mana kulit sakit. Sakit juga, tapi sakitnya tidak sesakit masa. Sebab tu masa kalau orang accident, bergeser atas jalan tu, dia tak rasa sakit dah kan? Sebab apa? Dia dah bergeser sampai ke isi dah. Relax je, duduk main handphone. Orang tanya sakit tak? Okey. Sekarang sampai hospital kan baru dia rasa pedih apa semua. Sebab kulit-kulit kat tepi tu baru rasa. Masa mula-mula kena tadi tu, isi dalam tu duduk tembus. Kita tengok, ngeri je. Dia relax. Khabar ni abang accident ni, telefon orang rumah. Jadi mudah-mudahan kita tidak digolongkan di kalangan golongan yang akan menjadi sebaliknya macam ni, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa dia, kita akan menjadi golongan yang bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita besok, setiap orang bila mana dikumpulkan di akhirat besok akan melalui neraka, betul? Iaitu melalui titian sirat. Titian sirat dia tu, siapa-siapa jatuh saja, bawah dia apa?
Neraka yang Nabi kata tak ada chance lah nak lari, nak panjat lari daripada api neraka tu. Sebab apa? Dalamnya neraka itu adalah sejauh 70 tahun perjalanan tanpa henti. Kita berjalan daripada sini ke KL, jalan kaki berapa lama agak Imam? Naik highway lah, selalu shortcut lah naik highway. Shortcut tu highway. Daripada masjid jalan kaki pergi dataran apa? KL. Dataran KL lah, dataran Merdeka. Berapa hari agak boleh sampai? Seminggu? Tak sampai lah. Jalan tak sampai seminggu jalan kaki. Tapi ini 70 tahun tanpa henti berjalan. Itulah luas neraka. Tapi tak sebut 70 tahun dunia ke 70 tahun akhirat. Kalau 70 tahun akhirat, ada kata satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ada yang kata satu hari akhirat bersamaan dengan 50,000 tahun di dunia. Nak ambil apa mana? Darah dengan 70 pula. 70 tahun. Bukan 70 hari tu, 70 tahun. Darah dengan mana? Nak ambil 1000 ke nak ambil 50,000? Itulah dalamnya neraka. Jadi siapa yang tak lepas, dia akan masuk neraka tu. Siapa yang lepas, terus Allah Subhanahu Wa Taala hamparkan dengan hamparan taman-taman syurga di dalamnya. Jadi mudah-mudahan kita akan jadi golongan yang lepas lah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi tuan-tuan cukuplah sekadar tu peringatan. Sikit saya ambil petani pagi ni, tazkirah ni dalam bentuk peringatan di sebalik hikmah Covid ini, 2-3 perkara yang kita boleh ambil. Jadi akhir sekali saya ambil satu doa. Mudah-mudahan kita aminkan doa ini tuan-tuan. Doa ini adalah doa Kiai Haji Abdullah Jimnasta ataupun lebih disebut sebagai Agim kan. Doa ini saya sering baca di tempat-tempat yang lain juga. Jadi hari ini saya baca, kita sama-sama aminkanlah. Panjang sikit ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha mendengar, Maha tahu dan Maha pengampun, ampunilah seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apa pun diri kami. Ampuni sebanyak apa pun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Ampuni maksiat yang terang-terangan maupun tersembunyi yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampuni maksiat mata kami. Jangan jadikan mata ini mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jangan biarkan mata ini menyebabkan matinya hati kami. Ampuni maksiat pendengaran kami ya Allah. Jadikan pendengaran kami pendengaran yang menyebabkan hidupnya hati kami. Ampuni maksiat mulut kami. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni ya Allah seandainya mulut ini melukai ibu bapa kami. Ampuni jikalau daripada mulut ini ramai orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta ya Allah. Lisan yang selalu menyebut nama-Mu. Lisan yang menjadi ilmu bagi hamba-hamba-Mu. Lisan yang Engkau selalu ijabah akan doa-doanya. Ya Allah, kurniakan ampunan atas maksiat yang dilakukan tubuh kami ini. Ampuni jikalau tubuh ini telah berbuat nista. Ampuni ya Allah jikalau tubuh ini ada daging haram yang telah kami makan daripada makanan yang haram dan juga daripada harta yang haram. Kurniakan kami tubuh yang bersih ya Allah. Bersihkan dari segala maksiat yang telah dilakukan oleh jasad kami ini. Izinkan sampai akhir hayat ya Allah tubuh ini bersih. Bersih dari harta yang haram, bersih dari makanan yang haram, bersih dari perbuatan yang haram ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan ampunan atas maksiat hati kami. Ampuni jikalau kami selalu berbuat takabur ya Allah. Ampuni jikalau hati ini sering menghina dan merendahkan hamba-hamba-Mu. Ampuni ya Allah jikalau kami sering riak ya Allah.
Ampuni jika kedengkian masih bersemayam di hati ini ya Rabb. Jauhkanlah diri kami dari riak, daripada sifat pamer, dari segi kesombongan sekecil apa pun ya Allah. Jadikan diri kami ini diri yang tawaduk, yang ikhlas dan pemaaf. Ya Allah, inilah kami, hamba-Mu yang berlumuran dosa, yang bergelimang aib, yang Engkau telah tahu segala kebusukan yang kami lakukan, dosa dan kesalahan yang kami lahirkan maupun yang kami sembunyikan. Ya Allah, bukankah Engkau telah membanggakan kami di hadapan para malaikat-Mu? Maka dari itu kami mohon jadikan saat ini saat ampunan bagi dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapa kami. Ampuni ya Allah jikalau kami jarang tersenyum. Ampuni ya Allah jikalau kami jarang memuliakan mereka. Berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan mereka ya Allah. Muliakan ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan mereka husnul khatimah akhir hayatnya ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Ringankan hisab mereka ya Allah. Jadikan mereka ahli syurga-Mu ya Allah. Lindungilah kedua ibu bapa kami daripada azab kubur dan juga dari fitnah jahannam. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami, para mubaligh yang menuntun kami. Muliakan juga orang-orang yang membuat kami mengenal-Mu ya Allah. Ampunilah ya Allah jikalau kami pernah mengkhianati keluarga kami ya Allah. Ampuni pada suami yang pernah menzalimi isterinya, yang pernah menganiaya keluarganya. Ampuni juga ya Allah pada isteri yang lalai mengurus mengurus keluarganya ya Allah. Ampuni jikalau kami salah mendidik anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami ini tersesat kerana kami ya Allah. Bimbing kami agar boleh menjadi orang tua yang benar, menjadi orang tua yang bertanggungjawab. Jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat nanti ya Allah. Kurniakan kami rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ditimpa fitnah dan musibah. Berikan kelapangan buat mereka yang dihimpit masalah. Berikan kecukupan kepada fakir ya Allah. Lepaskan mereka dari jeritan hutang piutang ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang bergelumang dosa. Tuntun mereka agar tahu tempat bertaubat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat. Ampuni seburuk apa pun dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apa pun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apa pun aib-aib kami ya Allah. Ampunilah diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bukakanlah lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang masa lalu kami yang kelam ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, zuriat keturunan kami, darah daging mereka melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jikalau sebelum ini kami pernah menzalimi. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.